Dan bahagian yang terakhir adalah aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Saya sudah ada sediakan beberapa soalan dalam modul ini. Tolong jawab, dan jika ada apa-apa persoalan boleh tanya dengan cikgu lah ya. Okey, enzim digunakan secara meluas dalam kehidupan. Enzim tu bukan sahaja dia ada di dalam badan manusia saja. Dia juga ada dalam semua benda hidup yang menjalankan tindak balas biokimia. Termasuklah bakteria, termasuklah kulat, termasuklah haiwan, termasuklah tumbuhan. Dan ada juga enzim yang tumbuhan pun ada, haiwan pun ada, manusia pun ada. Maknanya ada juga. Jadi itu sebabnya kita ada teknologi mobilisasi enzim. Dia enzim ini diekstrak dari sumber semula jadi seperti bakteria ataupun dihasilkan secara sintetik dalam kilang lah, ataupun dalam makmal. Kita dah ambil lah daripada darah manusia, dah ambil. Jadi kita ambil daripada sumber semula jadi seperti bakteria ataupun tumbuhan. Dan menggunakan teknologi mobilisasi enzim. Apa itu teknologi mobilisasi enzim? Adalah teknologi menghasilkan enzim yang berkualiti. Jadi enzim yang dihasilkan itu dia bergabung dengan bahan lengai ataupun tidak larut. Itu ciri nombor 2. Untuk meningkatkan kerintangan enzim terhadap perubahan suhu dan pH. Jadi kita belajar dah tadi, enzim biasanya kalau suhu tinggi, enzim akan musnah. Kalau pH bukan pH optimum, maknanya bukan pH 6 hingga 8. Contoh kalau pH tu berasid ataupun beralkali sangat, dia akan musnah. Jadi, teknologi mobilisasi enzim ini dia masukkan enzim ke dalam bahan lengai dan tidak larut. Dia campurkan sekali supaya enzim boleh lawan. Kalau ada suhu tinggi, dia tidak cepat rosak. Itu tujuan teknologi ni. Ia membolehkan enzim bertindak dengan maksimum. Maknanya baguslah enzim tu. Jadi apa contoh-contoh enzim yang ada di dalam pasaran, dalam dunia kita? Yang pertama untuk industri makanan dan minuman ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 enzim protease. Awak kena ingatlah nama enzim dan apa kegunaan dia. Tu tujuan. Biasanya soalan ditanya dalam objektif ataupun struktur yang 1 markah, 2 markah macam tu. Kegunaan dia melembutkan daging dan membantu menanggalkan kulit ikan untuk tujuan pengetinan. Kalau ada kulit ikan yang kita kan nak isi. Renin, enzim renin mengentalkan susu untuk menghasilkan keju ataupun mengentalkan susu untuk susah untuk dicerna, susah sikit dicerna. Keju kan lebih susah lagi nak dicerna berbanding dengan susu. Ada tujuan dia lah, susah dicerna untuk hasilkan keju lah, senang cerita. Laktase, dia memecahkan laktosa dalam susu supaya mudah dicerna. Jadi dia menghasilkan susu bebas laktosa. Susu bebas laktosa ni dia mahal sikit sebab dia ada laktase. Jadi ini untuk orang yang ada masalah lactose. Apa dah boleh tak tulis ni? Masalah lactose intolerance ataupun benda dah bahasa Melayu lactose intolerance. Maknanya dia tidak boleh makan laktos. Jadi dia akan jadi sakit perut, ceret-beret, kembung. Dia tak boleh minum susu, orang kata. Jadi bila dia kena minum susu, dia kena cari susu bebas laktosa. Cari mahal sikit lah. Dan amilase, enzim amilase, dia menghilangkan kanji dalam buah-buahan koko untuk menghasilkan jus dan coklat.
Juga sama untuk pektinase dan selulase untuk penghasilan jus juga. Selulase ni kan dinding sel dia ada selulosa. Jadi selulase ini dia mencerna selulosa itu. Jadi buah itu akan lebih mudah untuk kita ambil ekstrak jus dia. Okey, yang kedua adalah perubatan. Kita gunakan tripsin, selulase dan enzim pencernaan. Tengok saya lupa nak tulis ni. Okey, tripsin digunakan untuk membuat bahan pencuci luka bagi mempercepat penyembuhan luka. Okey, selulase pula dia menguraikan dinding sel rumpai laut untuk mengekstrak agar-agar di dalamnya. Kalau tidak silap lah, saya pun kadang tak berapa pasti juga. Agar-agar ni dia ada kegunaan dalam pembuatan ubat. Okay, dan enzim pencernaan macam contoh bromis ke apa nama dia. Saya minta maaf lupa. Dia untuk merawat penyakit-penyakit yang ada di dalam salur pencernaan kita. Dia bagi ubat. Okay. Seterusnya adalah untuk pembuatan kertas. Pembuatan kertas dia menggunakan enzim katalis untuk menghasilkan hidrogen peroksida, iaitu ejen pemutih untuk industri kertas. Sebenarnya apa saja bahan-bahan yang kita perlu putihkan dia ada hidrogen peroksida. Bukan bahan yang untuk dimakan lah. Jadi berhati-hati. Janganlah tiba awak suka-suka hati je nak makan kertas. Jadi kadang kita tak tahu ada benda yang di dalam kertas tu. Okay. Kalau untuk gula dan beras, dia ejen pemutih pun ada, tapi benda lain. Janganlah, hidrogen peroksida ni sangat beracun. Okay. Dan pembuatan deterjen. Deterjen ni macam sabun pencuci lah. Dia pencuci. Dia sabun enzim yang terlibat adalah protease, amylase, lipase dan selulase. Jadi enzim-enzim ini ada sangat glamour Ini sangat glamour, suka ditanya. Okay, dia ditambah ke dalam deterjen, dalam sabun kita. Biasanya harga sabun yang ada enzim ini bukanlah harga yang macam RM15 untuk 5 kilo. Oh no. Yang ada enzim ini biasanya harga dia kalau sekilo tu RM30-40. Dia ada enzim. Okay, untuk melarutkan kotoran seperti coklat. Contoh coklat, dia gunakan enzim amylase. Kalau nak melarutkan lemak, dia ada enzim lipase. Dan untuk melarutkan darah, dia ada protease. Kalau nak melarutkan warna ke apa semua dia ada selulase. Okay, dan last kali adalah pembuatan beg kulit. Dia menggunakan enzim tripsin. Dia untuk apa? Mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan. Dan sebab contoh nak buat beg kulit lembu contoh. Jadi kulit lembu ni ada bulu-bulu halus. Jadi dia kena gunakan tripsin untuk menghilangkan semua bulu yang ada. Jadi barulah boleh buat beg kulit atau kasut kulit yang cantik. Yang selalu digunakan adalah kulit buaya, kulit ular. Yang selalunya lah. Okay, ataupun kulit lembu. Okay, jadi itu sahaja untuk kita punya bab 5. Ada soalan yang saya masukkan ni, awak jangan lupa jawab lah. Okay, soalan nombor 1. Mengapa suhu badan kita dikekalkan suhu 37? Apakah pH optimum pepsin? Okay, dan saya nak tengok skill awak menjawab melalui soalan graf. Okay, jadi jangan lupa. Kalau ada semua perkataan di kadar tindak balas, suhu Z, XY tu. Okay, contoh, terangkan kadar tindak balas enzim pada suhu X kepada suhu Y. Jadi awak kena cerita X ni lah, kawasan ni saja. Tak payahlah cerita sampai Z sampai habis sini, tak payahlah. Okay, 5 markah. Apa benda yang berlaku antara X dengan Y? Okay. Dan yang kedua, terangkan apa yang berlaku apabila suhu meningkat selepas Y.